Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Education Intelligence bersama saya Cikgu Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. Okey. Kenapa saya tak pakai uniform hari ini? Saya basuh uniform. Walaupun uniform berbeza, jiwa tetap Cadet Polis. Okey. Kita teruskan dengan pembelajaran kita bab 3 keturunan dan variasi. Okey, sebelum kita teruskan dengan topik kita buat latihan pengukuran dahulu yang saya bagi sebelum ini. Okey, yang pertama, rajah di atas menunjukkan komponen sel nukleus manusia. Apakah bahan X? Okey ni, apakah bahan X? Okey. So, jawapan yang diberi sperma, kromosom, protein ataupun ovum. So, senang saja. Ni kita kena kenal pasti gambar saja. So, confirm lah jawapannya ialah B, kromosom. Okey, soalan yang kedua, antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar tentang meiosis? Yang tidak benar, okey? So, pilihan jawapannya, sel anak mempunyai separuh bilangan kromosom daripada sel induk. Yang ni betul. Okey, mitosis didapat semua sel anak, tapi meiosis separuh sahaja. Pindah silang berlaku. Betul, meiosis memang ada proses pindah silang, pertukaran maklumat genetik. Menghasilkan 4 sel anak. Betul. Berlaku pada sel soma. Yang ni salah. Ini ialah mitosis. So, jawapannya ialah D. Berlaku pada sel soma. Sebenarnya, meiosis ni berlaku pada sel pembiakan. Okey, soalan seterusnya. Rajah di atas menunjukkan proses X yang berlaku dalam pembahagian sel. Bilakah proses X berlaku? Ini ialah antara contoh soalan KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi. Dia tanya proses X, dia tak bagi tahu proses tu apa. Okey, so kita tahu dulu proses ni ialah proses pindah silang. Okey, dan ditanya bilakah proses X ini berlaku? Okey, so jawapannya semasa meiosis. Okey, so jawapannya ialah B. Okey, kita teruskan dengan topik kita sambung. Sebelum ni kita belajar pembagian sel. Pada hari ini kita akan belajar mekanisme perwarisan. Okey. So, prinsip dan mekanisme pewarisan diperkenalkan oleh seorang tokoh iaitu Gregor Mendel yang lahir pada tahun 1822 hingga 1884. Dia ni bangsa Austria, dikenali sebagai bapa perwarisan. Kerana apa? Kerana telah menemui prinsip pewarisan. Okey, beliau telah membuat uji kaji dengan menanam pokok kacang pear. Okey, dia kacuk antara dua tu, dia tengok macam mana anak yang terhasil. Okey. So, untuk pewarisan ni, setiap sifat yang terdapat pada sesuatu organisma dikawal oleh satu pasang gen yang terdapat di dalam kromosom. Okey, semua sifat pada kita dikawal oleh satu pasang gen yang kita sebut gen tu dalam kromosom. Setiap pasangan gen tidak semestinya menunjukkan kesan yang sama. Gen yang mengawal sifat pada seseorang ialah ada dua gen. Gen yang pertama, gen dominan. Yang kedua, gen resesif. Okey, apa maksud dominan dan resesif? Okey, kita teruskan. Kromosom terdiri daripada molekul DNA. Segmen-segmen dalam DNA terdiri daripada gen-gen. Sifat-sifat atau trait dikawal oleh gen yang wujud secara berpasangan yang diwarisi oleh induknya. Okey, so kita bagi apa beza antara dua gen. Okey, gen dominan ialah gen kuat yang menonjolkan sifatnya walaupun berpasangan dengan gen yang bertentangan dengan sifat. Okay, gen dominan ni ialah dia dominan, dia yang menunjukkan sifat. Itu ialah gen dominan. Gen resesif, gen yang lemah dan tidak menunjukkan ciri-ciri yang dikawal olehnya apabila berpasangan dengan gen dominan. Bila gen dominan ada, gen dominan yang tunjukkan sifat. Bila ada resesif, ada gen dominan, resesif akan kalah sebab dia gen yang lemah. Okey, seterusnya tengok perbandingan sifat antara dua gen ini ataupun dua sifat yang dikawal oleh gen dominan dan resesif. Okey, kalau dominan antaranya ialah rambut hitam, cuping telinga bebas, maknanya ada cuping tu dia ada bebas, boleh menggulung lidah. Okey, kebolehan kita boleh gulung lidah, contoh saya buat sekarang. Okey, boleh gulung lidah, tinggi, mata hitam ataupun coklat, ada lesung pipit dan rambut kerinting. Untuk gen resesif, dia kawal sifat apa? Rambut perang, cuping telinga melekap. Contoh saya ada gen resesif. Ni melekap, nampak telinga saya. Okey, tidak boleh menggulung lidah, kerdil, mata biru, tiada lesung pipit dan rambut lurus. Okey, ini ialah sifat-sifat yang dikawal oleh gen dominan dan gen resesif. Okey, next.
Kita tengok contoh-contoh gen dominan dan resesif. Okey, ni antara contohnya. Dominan, cuping telinga terpisah, rambut hitam, mata hitam, boleh gulung lidah. Okey, gen resesif, telinga dia terlekap, mata biru, rambut perang dan tak boleh gulung lidah. Okey. So, ni ialah mekanisme perwarisan. Okey, genotip. Apakah maksud genotip? Genotip ni ialah maklumat genetik suatu organisma yang terdapat dalam gen, maklumat genetik. Okey, fenotip fizikal dan ciri fizikal yang boleh dilihat pada suatu organisma. Okey, so genotip suatu organisma akan menentukan fenotip organisma tersebut. Okey, kalau genotip dia ialah maklumat genetik. Fenotip sifat dia, fizikal dia. Okey, apa yang ditonjolkan oleh genotip ni. So ada hubung kait. Genotip menentukan fenotip sesuatu organisma. Okey, tengok contoh. Okey, sebelum tu kita tengok cara penulisan dahulu. Huruf pertama sesuatu sifat mewakili gen. Contoh kebolehan gulung lidah. Gulung lidah huruf G. Okey, kalau huruf besar kita guna untuk gen dominan. Contoh G ni ialah dominan. Boleh gulung lidah. Kalau resesif kita gunakan huruf kecil. Tidak boleh gulung lidah. Okey, cara menulis macam ni. Okey, dominan di depan, resesif di belakang. Okey, ni dominan, ni resesif. Kalau dua-dua dominan, dua-dua huruf besar. Kalau dua-dua resesif, semuanya huruf kecil. Okey, itu cara menulis. Okey, seseorang mempunyai dua gen serupa. Dua-dua gen dominan ataupun dua-dua gen resesif. Kita panggil dia sebagai baka homozigot. Tulen, baka tulen. Okey, kalau seseorang mempunyai dua gen yang berbeza, satu gen dominan, satu gen resesif, kita panggil dia baka heterozigot, iaitu baka tak tulen. Okey. Okey, tengok kacukan. Okey, kacukan monohybrid. Kita nak kaji pewarisan sifat tunggal. Okey. Okey, generasi pertama, generasi kedua, kita tengok dulu. Kacukan monohybrid antara seorang lelaki tinggi tulen dan seorang perempuan kerdil tulen. Okey, maknanya lelaki tinggi tulen tu dia fenotip induk dia tinggi, genotip dia semuanya dominan sebab dia tulen, homozigot. So kita tulis huruf T besar dan huruf T besar. Okey. Untuk perempuan kerdil, fenotip induk dia kerdil. Genotip induk dia T kecil, T kecil. Okey, sebab dia ialah tulen, gen resesif. Semuanya gen resesif. Okey, ni maknanya fenotip ialah fizikal dia, genotip maklumat genetik. Dia berkait fenotip dan genotip ni. Okey, tengok gambar rajah perwarisan dia. Okey, kalau katakan seorang lelaki tinggi tulen mengahwini seorang perempuan kerdil yang tulen. Okey, macam inilah kebarangkalian anak yang terdapat. Okey, anak yang mereka dapat fenotip tinggi, kerdil, genotip sebab tulen semuanya dominan, kerdil semuanya resesif. Okey. Jadi gamet induk akan terbahagi kepada dua, dia membahagi proses meiosis. So di sini ada satu gen dominan, sana gen resesif dan satu gen resesif. Okey, selepas tu kita buat perwarisan. Gamet ini akan bergabung dengan gamet perempuan, akan melahirkan macam ni, dominan, resesif. Lepas tu bergabung lagi dengan satu gamet perempuan, akan jadi macam ni. Okey, seterusnya. Okey. Okey. So ni ialah kebarangkalian gamet anak yang terhasil. Okey, so genotip generasi pertama. Okey, fenotipnya saya dah bagi tahu tadi, kalau ada dominan dalam satu gen, dominan akan tunjukkan sifat dia. So walaupun sini ada dominan dan ada resesif, resesif akan mengalah. So jadi fenotip dia ialah tinggi. Sini pun tinggi, tinggi, tinggi. Jadi kesimpulannya nisbah genotip semuanya T besar, T kecil. So fenotip semuanya tinggi. Jadi generasi filial pertama kita katakannya dia akan dapat semua anak yang tinggi. Okey, kita masuk kepada generasi kedua. Katakan anak ni, anak generasi pertama tadi kahwin dengan anak generasi pertama. Okey, so fenotip tinggi dan tinggi, genotip satu dominan, satu resesif. Okey, selepas tu berlakunya meiosis, terbahagi kepada 4 sel anak. Okey, buat pembahagian. Okey, tengok apa hasilnya. Okey, yang ini akan menghasilkan dominan dan dominan. Sini dominan resesif, dan resesif. Jadi genotip, fenotip untuk generasi kedua ni 3 akan dapat tinggi, 1 kerdil. Jadi nisbah genotip 1 dominan, 2 campuran antara dominan dan resesif,
dan 1 resesif. Jadi nisbahnya akan mendapat 3 orang anak yang kemungkinan jadi tinggi dan 1 akan jadi kerdil. Ini ialah prinsip pewarisan. Okey. So generasi kedua 3 tinggi, 1 kerdil. Okey, tengok contoh yang lain. Katakan seorang lelaki bermata hitam yang tidak tulen berkahwin dengan seorang perempuan bermata hitam tidak tulen juga. Okey, so apa yang terhasil? Okey, mula kita kena tahu dulu apa fenotipnya dan apa genotipnya. Fenotip mata hitam, genotip induk. Macam mana kita tahu 1 dominan dan 1 resesif? Dia dah bagi tahu dekat soalan tu, tidak tulen. Kalau tidak tulen, 1 dominan, 1 resesif. Okey, so ini ialah genotip. Kita akan buat mekanisme rajah perwarisan. Okey, berlaku pembahagian. Ini ialah sel anak yang terbentuk. Okey, jadi fenotip yang ada, 3 akan bermata hitam, 1 bermata biru. Okey, okey, ini kesimpulannya. Okey, satu lagi contoh. Katakan seorang lelaki boleh gulung lidah yang tidak tulen. Kahwin dengan seorang perempuan tidak boleh gulung lidah tulen. Okey, lelaki boleh gulung lidah, perempuan tak boleh gulung lidah. Okey, jadi kita kenal pasti fenotip dan genotip dahulu. Okey, fenotip induk yang boleh gulung lidah tadi dia tidak tulen, bermakna 1 dominan, 1 resesif. Yang perempuan tidak boleh gulung lidah tulen, maknanya dua-duanya ialah gen resesif. Semuanya huruf kecil. Okey, so kita buat mekanisme pewarisan. Ni anak yang akan terhasil. Okey, jadi tengok anak yang terhasil, fenotipnya 2 anak akan boleh gulung lidah dan 2 lagi tidak boleh gulung lidah. Okey, so nisbahnya 2 boleh gulung lidah, 2 tak boleh gulung lidah. Okey, jadi ini ialah mekanisme pewarisan, kebarangkalian mendapat anak. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, kita akan belajar penentuan seks anak dan kejadian kembar kepada manusia. Yang ini kita akan belajar kebarangkalian kita kalau kita kahwin, okey, macam saya kahwin dengan seorang perempuan, kebarangkalian saya dapat anak laki ke perempuan. Yang tu kita akan belajar. Dan macam mana kebarangkalian tu dikira. Sama juga kita guna model pewarisan tadi. Okey? Dan macam mana kejadian kembar berlaku kepada manusia. Dia ada satu proses meiosis tu, apa yang terjadi yang menyebabkan kita ni dapat anak kembar. Okey, kita akan sambung selepas ini. Okey, jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.